Michelle Obama ialah bekas wanita pertama Amerika Syarikat berkhidmat dari 2009 hingga 2017. Semasa suaminya menjadi Presiden Barack Obama, di luar peranannya di White House, dia adalah seorang pendidik, penjawat awam dan peguam belah sosial terkemuka. Michelle Obama ialah penyokong kuat kesaksamaan jantina dan pendidikan, melancarkan inisiatif Biarkan Gadis Belajar untuk mempromosikan pendidikan untuk kanak-kanak perempuan di seluruh dunia. Memorinya menjadi berkongsi pengalaman peribadi dan menangani isu berkaitan jantina. Michelle Obama terus memainkan peranan penting dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat yang inklusif dan saksama. Antaranya ialah advokasi untuk kesaksamaan jantina. Michelle Obama telah menjadi penyokong vokal untuk kesaksamaan jantina, menekankan pentingnya memperkasakan wanita dan perempuan. Keduanya, dalam memorinya menjadi, Michelle Obama menyelidiki pengalaman peribadinya dan cabaran yang dihadapi sebagai seorang wanita, memberi penerangan tentang isu-isu yang lebih luas yang berkaitan dengan jantina dan feminisme. Yang ketiganya, Let's Girls Learn Initiative. Michelle Obama melancarkan inisiatif Let's Girls Learn pada tahun 2015 yang bertujuan untuk menangani cabaran-cabaran yang dihadapi oleh gadis-gadis dalam mendapatkan pendidikan di seluruh dunia. Global Girls Alliance. Michelle Obama melancarkan Global Girls Alliance yang memberi tumpuan kepada mempromosikan pendidikan untuk gadis-gadis remaja di seluruh dunia. Seterusnya, menunjukkan komitmennya terhadap sebab-sebab feminis. Yang keduanya, advokasi gaji yang sama. Michelle Obama secara konsisten bercakap tentang jurang gaji jantina, menekankan perlunya gaji yang sama untuk kerja yang sama. Yang ketiganya, ucapan dan penglibatan awam. Pidato Michelle Obama sering menyentuh tema feminis, menggalakkan wanita untuk merangkul potensi mereka, mencabar stereotip dan secara aktif mengambil bahagian dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya ialah Ong Singi. Nombor matrik saya ialah C21A2411. Sekarang, saya akan membentangkan artis feminisme yang saya dianalisiskan. Dania Ierliani merupakan seorang artis visual dalam beberapa bidang kategori, seperti pereka fashion, editor seni bagi Indian Mak Muladik yang berpangkalan di Kuala Lumpur. Beliau juga ialah seorang pemain hoki ais serta beliau juga telah mengukirkan ruangan sendiri di kalangan remaja kreatif Malaysia dengan melalui karya berkonsep media campurannya. Dania Ierliani juga sentiasa belajar dan bereksperimen dengan media yang berbeza dan berminat untuk berkongsi pengetahuan yang diperolehnya untuk menaikkan dan memberi inspirasi kepada wanita lain-lain di sekelilingnya. Definisi feminisme yang difahami oleh beliau ialah pengalaman yang mengembirakan kerana beliau hanyut dalam semangat perarakan. Semua orang begitu gairah dalam perjuangan itu. Sebagai seorang yang baru dalam perarakan beliau masih rasa beliau memerlukan masa untuk benar-benar memproses keseluruhan pengalaman ini. Selain itu, beliau juga mengatakan seni yang memperkasakan memasuki jiwa manusia, memberi impak melalui penyampaian soalan atau pernyataan tertentu yang mendorong orang untuk berfikir dan mempersoalkan semua jenis kerumitan. Beliau juga mengatakan, walau apapun, hampir semuanya diserahkan kepada penonton tentang cara mereka memilih untuk menikmati seni. Ia boleh memperkasakan sama seperti ia boleh merendahkan martabat bergantung pada cara individu yang berbeza memilih untuk mentafsirnya. Artis hanya boleh mengawal begitu banyak naratif. Dalam pandangan Dania Ierliani, seorang wanita yang dilengkapi dengan keyakinan dan dorongan yang kuat,
yang mengangkat dan meraihkan wanita di sekelilingnya. Wanita berkuasa utama yang beliau cita-citakan adalah jenis yang tidak menjadikan apa yang lelaki ada atau sebagai standardnya. Dia berkembang maju untuk menetapkan dan menjadi standardnya sendiri. Begitu juga, beliau juga mengatakan seni memainkan peranan penting dalam memperkasakan diri beliau dalam perkembangan beliau sebagai seorang individu dan sebagai seorang wanita. Kehadiran dan sokongan wanita lain dalam hidup beliau adalah pemangkin. Kejayaan mereka juga milik beliau dan begitu juga sebaliknya. Beliau juga mengatakan membantu menguatkan suara gadis muda dan wanita lain adalah tidak ternilai. Selamat sejahtera, nama saya Tek Aisyah, nombor matrik C21A2204. Saya akan membincangkan tajuk Feminism Fight Up. Artis Feminism Fight Up yang saya dipilih adalah Kiki Smith. Kiki Smith merupakan seorang artis Amerika yang dilahirkan di New York, Jerman pada 18 Januari 1945. Karya Kiki Smith telah membincangkan tema seksual, kelahiran dan perjalanan semula. Karya kisahnya pada akhir 1980-an dan awal 1990-an menghadapi saja seperti AIDS, feminisme dan jantingan. Manakala karya terbaru telah menggambarkan keadaan manusia dalam hubungan dengan alam semula jari. Kiki Smith tinggal dan bekerja di Lower East Side, New York City, Hudson New York State. Seterusnya, pertama karya Kiki Smith yang saya dipilih adalah Sculpture Rachel pada tahun 2001. Karya seni Kiki Smith seperti Sculpture Rachel pada tahun 2001 adalah penokaan mendalam tentang tema feminis, menyentuh aspek identiti dan peranan wanita dalam konteks kehidupan dan alam semula jari. Dalam pemasangan ini, asyik kasan yang digunakan oleh Kiki Smith menjadi mural untuk menggabungkan tubuh wanita dengan unsur haiwan dan semula jari, mencinta naratif fusion yang merujukkan hubungan dan keharmonian antara manusia dan alam semula jari. Yang kedua, karya Kiki Smith yang saya dipilih adalah Light with the World pada tahun 2001. Light with the World oleh Kiki Smith yang dicinta pada tahun 2001 di Paris. Ialah karya terkenal yang memamerkan kemahiran artis dengan dawai dan pensel di atas kertas. Karya seni Light with the World pada tahun 2001 oleh Kiki Smith adalah representasi kuat pendekatan feminisnya, menerangkan tema kemenangan dan hubungan manusia dengan sisinya dan semula cari diri mereka. Dalam karya ini, Pantuk Kasan mendapatkan seorang wanita membanding dengan sisi kalam, mencinta naratif vision yang kaya dengan simbolik dan kerumitan. Akhirnya, yang karya Kiki Smith yang saya dipilih adalah The Symbol pada tahun 2004. The Symbol yang dicinta oleh Kiki Smith pada tahun 2004 ialah cetakan mengimbangkan yang dihasilkan sebagai edisi pengkumpulan dana untuk bahan bercetak. Ia berfungsi sebagai email promosi untuk edisi atau pameran buku artis pada tahun yang sama. Cetakan khusus ini yang dibuat pada Zaga Bus Furen mendapatkan email hitam dan putih mata yang dipangkat, menunduk terus ke arah penonton. Identiti warna yang menjadi biu mata masih tidak diketahui. Bencana rasa misteri dan tipu daya yang dapat dirasai.
Kesimpulannya, sumbangan Kikismu kepada seni feminis memancangkan kemenangan dan keruntingan dalam menaikkan identiti wanita. Melalui karyanya memakas seperti Skacha Raja pada tahun 2001, Light with the World pada tahun 2001, Tersimu pada tahun 2004, dan karya feminis yang lain. Kikisma mempersembahkan tubuh wanita sebagai minat yang berkuasa untuk mendapatkan mesej kebenaran, hubungan dengan alam semula jadi dan pencarian mendalam untuk identiti. Karya Kikisma menegakkan tema wanita dengan pendekatan yang bukan sahaja menyentuh aspek fizikal, tetapi juga di mesti rohani, psikologi, dan sosial. Dengan menggabungkan tubuh wanita dengan unsur haiwan dan semula jadi, Kikismu menekankan bahawa kekuatan dan kecantikan wanita tidak dapat dipisahkan daripada fitrah mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ashraf Hakim bin Safwan. Nombor kad matris C21A2341. Seterusnya, saya akan membentangkan tokoh-tokoh feminisme iaitu bernama Fats Ringgold. Pengenalan. Fats Ringgold adalah seorang artis, penulis dan aktivis Amerika yang berjaya. Dilahirkan pada 8 Oktober 1930 di Harlem, New York City. Dengan kerjaya yang merangkumi beberapa dekad, Ringgold telah memberikan sumbangan yang signifikan kepada bidang seni visual dan kesusataraan. Beliau juga diiktiraf secara meluas untuk karya teragung beliau dengan bidang seni Afrika dan seni feminisme. Next, kita pergi ke karya Fats Ringgold. Okey, yang pertama sekali, karya Fats Ringgold adalah tentang orang Amerika cah hitam lukisan Fats Ringgold pada tahun 1960. Karya ini merupakan satu kebangkitan kuit secara cerita Afrika Amerika pada akhir 1970-an dalam dekad sebelumnya. Dia mencipta lukisan berani dan provokatif sebagai tindak balas langsung terhadap hak-hak sivil dan pergerakan feminisme. Penjelajahan Ringgold yang belum pernah berlaku sebelumnya mengenai bangsa dan jantina di Amerika diperiksa dalam tinjauan komprehensif ini terhadap 49 lukisan yang jarang dipamerkan. Seterusnya, karya yang bertajuk Anti-Bessie dan Anti-Edith. Karya ini dalam siri topeng keluarga wanita. Ringgold menggambarkan 31 wanita dan kanak-kanak sejak kecil di sini. Bibi Bessie dan Bibita Edith digambarkan memakai topeng. Dipengaruhi oleh minat Ringgold dalam seni Afrika, Willie Posey, ibu Ringgold, membuat pakaian untuk 10 tokoh dalam siri ini. Walaupun tokoh-tokoh itu diletakkan tanpa badan di bawah pakaian mereka, mereka berdua berdada besar Matroli. Kedua patung yang digambarkan di sini memakai kola berwarna-warni berulil dan satu memakai peluit dan di lehernya, mengingatkan mungkin peluit yang dia gunakan sebagai protes terhadap kekurangan Museum Whitney mendekorasikan artis wanita dan artis warna. Ekspresi topeng adalah mata lebar dan mulut terbuka, disorot oleh garis putih untuk menekankan ciri mereka dan dihiasi oleh wirid penjalur. Seterusnya, produk Fats Ringgold. Ini adalah antara produk-produk mereka, produk-produk Fats Ringgold dan Judith Sliber bekerjasama dengan Minidius Quill Ungu. Karya ini dipromosikan pada tahun 1980-an. Judith Sliber bekerjasama dengan Fats Ringgold untuk membantu Museum Guggenheim memperoleh salah satu kuitnya
label menghasilkan edisi kecil 2 beg yang diilhamkan oleh Regal, termasuk Street Story Quill dan Paper Quill. Lebih membeli selimut Regal Tabich, tapi kerana ia tidak sesuai dipamerkan, mereka mempunyai kepada Museum Quillism. So ini antara produk-produk Fate Regal. Dan kesimpulannya karya seni feminisme Fate Regal berdiri sebagai bukti kuat komitmen beliau yang tidak tergoyah terhadap keadilan sosial dan memperbudayakan masyarakat terpinggir wanita. Melalui karya-karya berterobos beliau, Regal bukan sahaja mencabar kepada seni tradisional, tapi juga dengan mahir menghadapi isu kaum, jina dan identiti. Regal menggunakan kuis sebagai medium penceritaan dalam karya seperti Who's Afraid of Aunt Jemima, merangkumi pendekatan feminisme terhadap seni dengan menaikkan kerajinan tradisional domestik dan feminisme ke platform komersial dan politik. Seni beliau berfungsi sebagai peringatan yang menyentuh tentang intersectionality pengalaman wanita, mengembangkan tema kaum dan dalam wacana feminisme yang lebih meluas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafizuddin bin Muhammad Fazli, C21A1652. Hari ini saya akan membentangkan satu teori reka bentuk, iaitu feminism. Di dalam teori ini saya akan memfokuskan satu artis, iaitu Louis Bourgeois, seorang peneroka feminis dalam seni kontemporari. Okey, sekarang kita masuk bahagian pengenalan. Louis Bourgeois, seorang seniman berpengaruh dari Perancis Amerika, menjadi figure yang kuat dalam dunia seni kontemporari dengan karyanya beresonansi terutamanya dengan tema feminisme. Lahir pada tahun 1911, Bourgeois menavigasi dunia yang berubah dan ekspresi artistiknya menjadi penjelajahan mendalam terhadap gender, seksualiti dan pengalaman wanita. Medium seni, patung, seni pemasangan dan medium lain. Salah satu unsur sentral dari penerokaan feminis Louis Bourgeois adalah komitmennya untuk menantang representasi tradisional wanita dan peranan mereka. Sepanjang karirnya, beliau menggunakan pelbagai medium dari patung hingga seni pemasangan, mencipta karya yang mendalami kompleksiti emosi dan hubungan manusia. Okey, salah satu karya ikonik beliau iaitu Maman, yang merupakan sebuah patung laba-laba yang menjulang tinggi, mencakupi pendekatan serbaguna Bourgeois terhadap feminisme. Ia menjadi representasi aspek perlindungan dan potensi ancaman dari keibuan. Dua sisi ini menjadi metafora kuat untuk sifat rumit peranan wanita menjauh dari stereotip yang bersifat mudah. Perjalanan seni Bourgeois, ungkapan katarsis. Perjalanan seni Louis Bourgeois mencerminkan pengalaman pribadinya dan karyanya sering berfungsi sebagai ungkapan katarsis terhadap perjuangan dan kejayaannya sendiri. Tema seksualiti dan bentuk wanita seringkali muncul dalam seninya, menangani kompleksiti identiti dan tubuh. Louis Bourgeois juga menantang norma dan harapan masyarakat, memberi sumbangan kepada perbincangan lebih meluas mengenai objektifikasi dan pemberdayaan wanita. Arus bawah feminis dalam karya Louis Bourgeois juga melibatkan penerokaannya terhadap alam bawah sedar dan aspek psikologi wanita. Penggunaannya terhadap simbolisme dan metafora membolehkan pemahaman yang rumit terhadap lanskap emosi yang dilalui wanita. Kesimpulan, impak mendalam terhadap feminisme dalam seni. Louis Bourgeois melalui seni kontemporarinya tidak hanya meruntuhkan stereotip dan mengomentari sosial, tetapi juga menggali lapisan-lapisan mendalam dalam pengalaman wanita, membuka mata terhadap kompleksiti keibuan, seksualiti dan psikologi wanita. Dengan itu, beliau mewarisi warisan penuh kekuatan sebagai peneroka feminis yang mengubah wawasan dunia seni. Berikut merupakan karya-karya daripada artis Louis Bourgeois. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.